Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa alaina futuhal 'arifin. كما فتحت على أنبيائك وعلى أوليائك وعلى عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وبعد. Alhamdulillah, Allah kita akan sambung semula. Allah kita akan sambung semula pengajian mingguan kita untuk Fiqh Syafi'i, dan kita masih lagi bincangkan mabadi' ilmu fiqh. Dan kita berhenti pada mabadi' yang ke-7. Itulah tentang yang kita bincangkan. Kita dah bincang beberapa maklumat asasi dan maklumat awal tentang pengenalan kepada ilmu fiqh, dan kita berhenti pada al-ismu, nama ilmu. Ilmu ini boleh jadi ada satu nama, boleh jadi ada dua nama, dan boleh jadi ada banyak nama. Untuk ilmu fiqh, ismuhu ilmu fiqh, namanya kalau kita dengar kitab fiqh itu, ilmu fiqh tu tahulah, ilmu yang bincang tentang hukum hakam terhadap perbuatan amali kepada para mukallaf. Kita dah sebut sebelum ilmu fiqh ni fokusnya untuk bincang tentang hukum syarak, yang syarak Allah Ta'ala letakkan, adakah wajib, adakah sunat, adakah mubah, adakah makruh, adakah haram, dan yang baki-baki lagi terhadap segala perbuatan manusia ni, perbuatan mukallaf. Au ilmu ahkam syar'iyyah, ataupun disebut ilmu hukum hakam syarak. Maklumlah tu. Au ilmu halal wal haram, itu dinamakan juga sebagai ilmu halal dan haram. Au al-fiqh al-asghar, al-fiqh al-asghar. Sebab apa dinamakan fiqh al-asghar? Sebab ada lagi satu ilmu al-fiqh al-akbar. Ilmu fiqh al-akbar ni nama kepada ilmu akidah. Bila akidah itu dianggap sebagai al-usul, benda yang asas, maka amal ni dianggap sebagai benda yang furu', dinamakan sebagai al-furu'. Sebab itu dinamakan al-fiqh al-asghar. Itu au furu'uddin. Ini pun sama juga sebagai lawan kepada usuluddin. Jadi ini nama-nama yang ada bagi ilmu fiqh. Jadi tak perlu pening, semua nama yang sama, nama yang berbeza tapi isi yang sama. Okay. Kemudian istimdad dulu. Al-istimdad maknanya kita dah sebut yang minggu lepas, dari mana dalil-dalil, dari mana sumber rujukan untuk kita dapatkan hukum hakam terhadap perbuatan mukallaf ini. Daripada mana para mujtahid seperti Imam Syafi'i untuk keluarkan hukum hakam tu, dari mana dia nak ambil sandaran dia? Sandaran untuk semua hukum fiqh ni, tak kira apa-apa mazhab sekalipun yang diiktiraf oleh ummah ni, semuanya akan minal kitab, semua ambil daripada Quran. Wa minas sunnah, semua ambil daripada sunnah. Wal ijma' wal qiyas. Dan juga ada lagi lah, kalau kita belajar usul fiqh, kita akan dapati lebih banyak lagi dalil-dalil yang berkategori dalil yang mukhtalaf fihi. Yang disebut 4 ini dalil yang asasi. Tidak ada, kena faham sungguh-sungguh isu ni, kena faham sungguh-sungguh persoalan ini. Tak ada langsung mazhab yang diiktiraf oleh ummah dalam Islam ini, 4 mazhab itu.
tak ada langsung yang buat kenyataan, tak ada langsung yang keluarkan hukum hakam yang bercanggah daripada Quran dan Sunnah. Jangan kita dengar dakwaan setengah-setengah pihak dia kata mazhab ini belajar fiqh Syafi'i, belajar fiqh Hanafi, belajar fiqh Hanbali, belajar fiqh Maliki, tidak bertepatan dengan Quran dan Sunnah. Ini ucapan orang yang tidak tahu dan orang yang tidak pernah bau. Bukan setakat tahu, tak pernah bau pun apa fiqh itu apa. Jadi semua mazhab, semua imam-imam rujuk pada Quran, semua rujuk pada Sunnah, semua rujuk pada dalil yang disepakati. Masalahnya kat mana? Bezanya kat mana kita dah sebut, bezanya pada cara faham dalil itu. Semuanya ambil pada Quran, semuanya ambil pada Sunnah, semua ambil pada ijma', semua ambil pada qiyas, semua cara faham tadi. Cara kefahaman itu menjadi ada perbezaan. Dan memang diberikan ruang, Allah bagi ruang untuk berbeza dekat cara faham tadi. Okey? Kemudian selesai bincang tentang dalil tadi selesai. Jadi kena faham. Bila kita belajar kitab-kitab matan macam ni, kitab matan ni kita akan terus lagi kita akan sebut. Kitab matan ini kenapa yang disebut dalam kitab cuma hukum terus. Disebut as-salatu wajibatun. Kemudian dia sebut al-qunutu fi subhi 'inda syafi'iyyati mustahabun ataupun minal ab'ad, sunat ab'ad. Sunat dia terus sebut hukum, dia tak sebut pun dalil, dia tak sebut pun ayat Quran apa yang kata doa qunut ini sunat, hadis mana yang kata qunut ini sunat. Kenapa tak dibincangkan dalam kitab-kitab matan dan asas macam ni? Sebab kita kena tahulah kenapa ditulis kitab ini. Kitab ini dikarang untuk proses permulaan pembelajaran. Bila mula belajar, kita akan bagi ummahatul masail. Kita akan bagi perkara-perkara asasi dan perkara penting dulu untuk diajar kepada pelajar untuk peringkat permulaan supaya mudah untuk dia faham. Boleh faham kan? Kenapa kitab-kitab ini kebiasaannya yang kita belajar di tanah Melayu dulu, di rumah kita, di sekolah-sekolah, kebanyakannya dikeluarkan terus hukum hakam yang telah selesai dibincangkan. Ditolak tepi perbincangan tentang dalil. Bukan ditolak, tidak diisi bersama perbincangan tentang dalil. Sebab apa? Sebab ini masalah nak susun proses pendidikan tadi. Kena mula start dengan kita bagi isi yang dah siap dulu. Kalau kita bagi isi yang peringkat awal lagi kita dah bebankan dengan benda-benda yang rumit dan detail, akan menyebabkan pelajar-pelajar akan lari. Ini orang panggil apa? Psikologi pendidikan lah. Takkan nak turun tak reti kan? Nak suruh bincang dalil juga. Yang keduanya, kitab begini juga, walaupun bukanlah asasi, bukan tujuan asasinya, kitab begini juga ditulis asasnya untuk bantu orang beramal. Kita nak bantu secepat dalam tempoh yang secepat mungkin ataupun sependek mungkin untuk membolehkan seseorang tu terus boleh beramal. Sebab kewajipan solat ni setiap hari. Orang yang baru masuk Islam pun lepas tu terus kena solat. Ataupun orang yang baru akil balik pun terus kena solat. Jadi kita kalau boleh kita nak didik dia supaya terus boleh dia faham hukum dan boleh beramal. Bila selesai level yang pertama, dia berminat untuk meningkat lagi setapak ataupun meningkat lebih tinggi lagi, maka lepas tu bincanglah pada dalil untuk latih dia sebagai fuqaha pula. Boleh ya? Okey, selesai Pak. Kemudian hukmu syari'i fihi. Apakah hukum syarak terhadap mempelajari ilmu fiqh ni? Apa hukum? Ini pentinglah untuk kita semua. Apakah hukum yang Allah letakkan kepada kita sebagai orang Islam terhadap persoalan mempelajari hukum-hukum fiqh? Wajib ke tidak? Kata pengarang disebut al-wujubul ainiyu, wajib fardu ain, fardu ain fil qadri alladhi tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Wajib belajar fardu ain semua orang, tidak ada pengecualian. Tak kira bidang perubatan, tak kira bidang pengajian Islam, semua kena belajar Melaka. Dia kata qadar mana? Qadar yang mana tatawaqqaf itu bergantung padanya, bergantung pada jumlah pengajian tersebut, bergantung kepada isi yang dipelajari tersebut, apa? Sihhatul ibadah, untuk mensahihkan
ibadah kita. Maknanya kena belajarlah. Yang wajib ke atas kita apa? Setiap hari, setiap malam. Ada contoh, berwudu. Kemudian mandi wajib. Dan kemudian perempuan yang berkaitan dengan hukum darah dia. Kemudian sembahyang. Ini yang wajib fardu ain ke atas semua orang. Tak ada siapa yang terkecuali. Jadi untuk mensahihkan wudu dia tadi, untuk mensahihkan mandi dia tadi, untuk mensahihkan sembahyang dia tadi, ada kadar minimum yang perlu untuk sahih sembahyang. Nak sahih sembahyang, kadar minimum dia rukun, kan? Kadar untuk sah wudu, kadar minimum dia buat yang rukun. Begitulah juga contoh tadi mandi yang fardu tadi. Jadi kadar mana yang wajib belajar? Wajib belajar dan tahu apakah rukun-rukun terhadap amal-amal tadi. Qadar itu sahaja yang wajib fardu ain ke atas semua. Kalau tak belajar, berdosa. Bukan setakat. Kalau dia tak belajar, satu berdosa sebab dah. Satu lagi tak sah pula bila dia buat amalan tu. Sebab salah satu hukum, salah satu syarat untuk sah amal ni itu al-ilmu. Mesti tahu. Ini untuk yang qadar yang sah tadi pula. Dia kena tahu. Qadar bukanlah banyak. Ustaz, kalau itu sembahyang saya selama ni macam mana? Tak, maksudnya dia tahu bezakan mana satu yang rukun dan mana satu yang tidak rukun, supaya dia boleh laksanakan ibadat tadi. Jadi qadar itu sahaja yang wajib belajar kepada semua orang. Kemudian qadar tadi semakin bertambah mengikut proses perubahan masa ataupun hidup seseorang itulah. Boleh jadi selepas selesai solat tadi, selepas selesai mandi dan taharah semua tadi, dia akan pergi ke haji, pergi menunaikan haji dan umrah. Ketika itu, sebelum pergi haji dan umrah, wajib ke atasnya belajar tentang qadar yang membantu dia untuk sahihkan ibadah haji dan umrah tadi. Begitulah serunya. Kalau dia ingin terlibat dalam perniagaan, dia kena tahulah apa yang halal dan apa yang haram dalam bidang perniagaan. Makin bertambah. Tapi secara asasnya, semua orang tak akan terlepas daripada fardu ain yang berkaitan dengan suci dan juga berkaitan dengan sembahyang tadi. Yang lain daripada tu, semuanya dikira termasuk dalam kategori fardu kifayah belaka. Fardu kifayah belaka. Dia bagi contoh sebagai at-taharati was-salati was-siyami, supaya puasa Ramadan, wasihhatul muamalati, juga untuk mensahihkan muamalah dia, jual beli dia, kal bai' wan nikah, seperti jual beli dan nikah. Pada mana nak belajar bab nikah tu, nanti tanyalah masa sampai bincang. Kemudian qadar yang al-wujubul kifai, wujub fardu kifayah. Wajib fardu kifayah ni qadar banyak mana? Disebut fi ma zada ala dhalik, apa saja yang lebih daripada tu, apa saja yang lepas daripada tu, semuanya dikira fardu kifayah belaka, belajar hukum hakam. Maknanya kalau belajar sampai habis, sampai hujung kitab fiqh tu, tu fardu kifayah saja. Nak belajar bab nikah secara detail, nak belajar bab jual beli secara detail, belajar bab taharah sendiri secara detail, bukan qadar yang takat nak sah kan. Nak belajar bab yang jarang-jarang berlaku, tajuk-tajuk apa perbincangan perkara-perkara yang jarang berlaku. Contoh ustaz, kalau sembahyang jemaah tiba-tiba tu imam pergi ke depan, makmum lari ke belakang, macam mana? Yang tu tak bergantung pun sah, untuk sah basic amalan kita, tapi jarang-jarang berlaku. Furuk-furuk yang jarang berlaku ni termasuk semua dalam kategori fardu kifayah belaka. Fi ma zada ala dzalik ila bulughi martabatil fatwa, sampailah dia berjaya mencapai level boleh memberikan fatwa. Maksud fatwa ni dia boleh teranglah bila orang tanya yang berkaitan dengan hukum hakam, ada masalah orang muslim, ada masalah hukum hakam, bila ditanya ada sebahagian yang boleh jawab soalan yang berkaitan dengan hukum hakam ada perbuatan manusia ni. Kena wujud sebahagian orang ni dalam ummah, kena ada. Kalau tak ada, dosa semua sekali. Jadi kena ada yang belajar dan sungguh-sungguh sampai boleh jadi orang yang menerangkan hukum hakam kepada masyarakat. Kalau ada orang yang ada masalah dengan nikah, tanya dia boleh jawab. Kalau ada orang tanya masalah jual beli, tanya dia boleh terangkan. Kalau ada masalah berkaitan dengan kenegaraan, dia boleh terang, dia boleh jawab. Orang yang macam ni perlu wujud dalam ummah. Kalau tak ada, semua sekali dikira berdosa.
semua sekali dikira berdosa dan tanggung. Semua orang Islam boleh. Okey. Cuma kena fahamlah yang di sini disebut ila martabatil fatwa. Imam Nawawi sebut sekurang-kurang untuk boleh jadi mufti ni, aqallu martabatil fatwa disebut siapa-siapa yang menghafal. Maksud menghafal ni dia faham dan dia tahu dan dia boleh tentukan betul atau tidak ini pendapat dalam mazhab tersebut. Dia sebut hafizul mazhab. Dia hafal pendapat dalam mazhab tadi. Dan dia belajar dan dia faham semua pendapat itu tadi dan dia ingat. Tambah dengan disebut faqihun nafs. Maksud faqihun nafs dia dah ada latihan untuk memberi jawapan dan bagaimana nak kaitkan hukum hakam berat tadi dengan realiti manusia tadi. Bila ada dua syarat ini, orang itu dah dikira boleh jadi level fatwa, mufti yang paling rendah lah. Dia belajar mazhab Syafi'i ini daripada awal sampai habis. Dan kemudian dia dah pernah lalui tempoh latihan dengan guru-guru yang terlibat dengan fatwa ni dalam tempoh yang cukup. Orang itu baru boleh layak untuk jadi penerang dan juga rujukan kita dalam persoalan hukum hakam. Selain daripada tu, walaupun dia pakar hadis, walaupun dia pakar tafsir, walaupun dia pakar usul fiqh, sekiranya dia tidak ada dua ciri tadi, dia tidak dibenarkan menjadi fatwa. Ini disiplin. Kalau dia pakar usul fiqh tak ada masalah. Syarat dia awak mesti hafal mazhab ni. Maksudnya belajar, maksud hafal ni belajar hukum fiqh ni daripada kitab-kitab yang muktabar, dan kemudian ada latihan berkaitan dengan menerangkan hukum hakam kepada realiti manusia yang hidup di dunia ni. Maka ketika tu barulah dia layak menjadi rujukan. Sebut mufti ni, barulah dia layak jadi rujukan dalam persoalan hukum hakam fiqh. Jelas? Jadi yang kata qadar fardu kifayah tu kena wujud. Kena wujud lah. InsyaAllah kita sama-sama doakan semua kita ni Allah Ta'ala bagi bimbingan untuk dapat tunaikan. Okey. Kemudian an-nadbu pada sunat pula, pada banyak mana dia kata fi ma zada ala martabatil fatwa. Tambahan. Ya kan kita sebut tadi kadar minimum tadi selesailah. Fardu kifayah dah. Untuk meningkat lagi sampai tahap dia boleh jadi dia tahu dalil semua secara detail. Kemudian dia memang disebut apa? Kalau istilah setengah kitab yang mana disebut at-tabahhur. Terjun secara mendalam dalam bidang fiqh yang tadi. Tambahan daripada kadar keperluan ummah tadi, hukumnya sunat sahaja. Tapi memang kena wujud jugalah golongan ini. Dia tahu habis selok belok mazhab Syafi'i, tahu habis nama-nama imam dalam mazhab Syafi'i, dia tahu habis apa dalil-dalil yang ada dalam mazhab Syafi'i yang disepakati, apa yang dia tahu habislah. Cara mendalam tu hukumnya yang banyak lebih daripada itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Yang ke-10 masail ini kita dah sebut dah. Kita sebut perbahasan lah. Kalau kita jumpa dalam kitab fiqh, apa perbahasan yang kita akan jumpa? Kita akan lari daripada dua. Yang pertama kita akan jumpa dia punya objek ataupun perbincangan dia adalah perbuatan mukallaf. Perbuatan manusia. Ayat penyata dia, apa yang dinyatakan ialah hukum terhadap perbuatan tadi. Tak akan lari. Itu perbincangan. Qadaya ni kalau terjemah masa kita sebut perbincangan lah. Perbahasan yang wujud dalam kitab fiqh. Tak akan lari. Bagilah kita buka muka surat mana pun kita akan tengok apa? Baca Fatihah hukumnya wajib. Buka bab qasar solat, sembahyang 2 rakaat hukumnya dibenarkan. Buka bab jual beli, apa? Jual beli tanpa barang tak wujud, tidak sah. Kita takkan lari. Mesti ada perbuatan manusia yang awal ayat dia, ujungnya dia akan cerita tentang hukum yang cara letak terhadap perbuatan tadi. Jelas kot? Boleh? Boleh cakap ni tak? Alhamdulillah. Masailuhu qadayahu lati yubhathu fiha. Nak disebut yubhathu. Perbahasan yang bincangkan dalam tu kathiratu. Kita banyak lah. Sepanjang bab tu. Semuanya takkan lari daripada ayat-ayat yang bilang perbuatan dengan apa hukum. Berbeza ikut bab. Kalau yang bincang bab solat, akan adalah yang berkaitan dengan solat. Berkaitan dengan bab siam, puasa, berkaitan dengan bab siam. Jadi itulah yang kita akan jumpa dalam ilmu fiqh. Jadi jelas sekat ni. Jadi insya-Allah kita boleh masuk kitab dalam ini. Ini kita boleh masuk ke kitab. Insya-Allah. Sebelum masuk pada kitab, saya nak bagi mukadimah tambahan sikit yang kita sebut tadi. Untuk kita susun amaliyat
susun kelas kita ni kena faham lah. Bila kita duduk di Masjid Al-Azhar Syarif ni, dia punya orang panggil apa, dia punya kata sistem ataupun matlamat itu berbeza sedikit lah, kena faham kan. Matlamat di sini asasnya kita nak cuba belajar bukan kadar minimum untuk boleh beramal semata-mata. Peringkat ini walaupun peringkat matan asasi, tapi fokus dia ialah kepada lebih nak bina kefahaman dan pengenalan kepada fiqh mazhab Syafi'i. Bukan setakat nak beramal lah. Untuk beramal tu kita boleh buat kelas masa lain, untuk kita tumpu, nak jawab soalan. Sebab apa? Untuk beramal sahaja boleh dapat dengan menjawab soal kepada orang yang tahu. Tak perlu belajar ni pun. Untuk sahkan amal ni cukup dalam masa sejam kita tanya, ataupun ketika timbul isu kita tanya soalan kan. Itu cukup untuk bantu untuk beramal. Tapi bila dah guna kitab matan yang kita dah duduk di sekolah, madrasah ni kan, dia fokus dia tinggi sikit. Maksudnya kita nak bagi bukan setakat faham untuk beramal, tapi kita nak bagi pengenalan kepada fiqh Syafi'i itu sendiri. Jadi dia adalah susunan yang kita kena buat, ataupun etika yang kita kena sepakati lah, yang kena sepakatkan. Nanti kita akan sentuh bila kita masuk mukadimah ni. Sebelum kita masuk ni, kita baca sikit pengenalan kepada Tuan Imam pengarang kitab ini. Tuan Imam pengarang kepada kitab ni, Qala dalam ada setengah-setengah kitab yang samanya saya ni boleh lah, nanti kita baca sikit je. Kita ambil cerita. Dia kata huwa al-qadi al-allamah al-mudaqqiq al-imam an-nasik. Imam Abi Syuja' ni dia seorang qadi. Qadi ni maksudnya dia jadi kat mahkamah tu lah, yang pemutus antara pergaduhan sesama manusia dalam negara. Kat mahkamah tu qadi. Nak beritahu apa? Nak beritahu ukuran. Ini kena sebut juga ni, walaupun tak ada dalam silibus. Ukuran terhadap, ini kena faham, ini kena sebut ni ilmi. Ukurannya bukan kepada terlibat atau tidak dalam jabatan kenegaraan untuk menentukan seorang itu betul atau salah. Ukurannya bukan pada duduk di luar ataupun duduk di dalam. Ukurannya kepada sejauh mana dia laksanakan tugas itu bertepatan dengan syarak. Sunnah telah ditunjukkan oleh ulama-ulama terdahulu. Faham kan? Dah faham? Ada setengah-setengah orang timbulkan dia kata apalah seorang ulama ni jadi mufti, alah yang ni jadi contoh jadi qadhi, sedangkan kerajaan itu kerajaan yang zalim, yang sekait dan sebagainya lah. Ukurannya bukan kepada dia jadi atau tidak untuk kita kata dia itu betul atau salah. Ukurannya sejauh mana dia pegang tugas tadi dengan amanah dan laksanakan tugas itu sebaiknya. Dan ini kena faham Sebab apa? Sebab kalau dah orang yang layak itu tidak menerima dan dia bilang tugas itu sampai kepada orang yang lebih teruk lagi daripada dia juga berdosa. Sebab ketika tu dia yang layak. Dan bila dia layak, dia tak ambil tugas tadi, maka dia dikira berdosa sebab tak tunaikan fardu kifayah dia. Sebab tu saya nak pesan, nak suruh hati-hati. Jangan semata-mata kita tengok seorang ulama itu dia terlibat dengan pos-pos penting yang menjadi keperluan ummah dalam negara, terus kita tuhmah dengan tuduhan yang tak sepatutnya. Kita boleh nilai, tapi nilai dengan pelaksanaan tugas dia tadi. Faham ni? Ini sebab ulama-ulama dulu banyak. Mazhab Syafi'i ini kita ada banyak tokoh-tokoh yang jadi qadhi. Imam mazhab Hanafi pun banyak tokoh yang jadi qadhi dalam kerajaan-kerajaan yang sebelum daripada ini. Wal qadhi al-allamah al-mudaqqiq al-imam an-nasik. Seorang imam, ulama besar lah, an-nasik, yang sangat kuat beribadah. Al-faqih as-salih, orang faqih. Faqih lah, memang alim buat hukum hakam ini. Soleh pula, memang orang soleh. Yang dia masuk soleh ni maksudnya dia jaga dalam setengah-setengah kitab dia sebut. Maksud as-soleh, siapa-siapa saja yang jaga hak-hak Allah Ta'ala, yang kemudian dia jaga hak-hak manusia dan makhluk ini, maka dia dikira sebagai orang soleh. Nak boleh dikira sebagai soleh, tak cukup dengan jaga hak Allah Ta'ala saja, tapi abai hak makhluk. Soleh di sisi Islam ni, nak jadi orang soleh dan juga orang yang muslim ni, mesti jaga hak Allah Ta'ala dan mesti jaga hak makhluk. Tak cukup duduk seorang-seorang dalam bilik dalam masjid jadi baik, lepas tu tinggal urusan di luar dia hancur habis semua. Tak cukup. Mesti ada dua-dua tadi. Al-muhsinut taqi, seorang yang muhsin, orang yang sebut baik. Orang yang muhsin, orang yang
muhsinin, orang yang menunaikan perintah Allah Taala semua sekali lah. At-taqi, orang yang bertakwa. Al-mu'ammar, yang orang yang umurnya panjang. Kita akan tengok sendiri. Syihabuddin Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Abbadani Al-Asfahani. Ini nama dia. Nama dia Syihabuddin Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad. Syihabuddin Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Abbadani. Ini nisbah lah. Al-Asfahani. Nisbah kepada tempat dia. Asbahan dengan Al-Abbadani. Kita tengok balik lah Al-Abbadani ni sebelah mana ni. Kemudian pengarang ni dilahirkan pada tahun 433 Hijrah. Dilahirkan pada tahun 433. Kita ambil poin-poin penting bagi kita tahu zaman dia hidup zaman bila. Lahir pada tahun 433 Hijrah dan dilahirkan di Basrah. Di Basrah ni di Iraq, Iraq sekarang. Sebab Iraq ni antara ibu kota dunia Islam masa tu. Antara ilmu yang penting untuk kita belajar, yang kita tak belajar pun kita kena ada banyak bacaan. Tapi pastikan bacaan tu bacaan yang boleh diterima pakai. Tokoh-tokoh tu yang pengarang tu tokoh-tokoh yang diiktiraf. Antara ilmu yang kita kena belajar tentang tarikh Islam. Jangan abaikan ilmu. Jangan abaikan pembacaan dalam bidang ni. Kena baca sejarah umat Islam. Sebab ilmu ni yang akan bagi pengetahuan dan juga gambaran yang jelas lah bagaimana perjalanan ummah ni sepanjang zaman. Rawa anhu Al-Hafiz As-Silafi. Salah seorang anak disebut rawa anhu ni anak murid lah. Salah seorang anak murid Al-Hafiz As-Silafi. Al-Hafiz As-Silafi ni salah seorang ulama hadis yang besar lah dalam sejarah Islam. Kemudian kita ambil tu lah tarikh wafat tuan-tuan supaya kita tulis dia masuk kitab. Tak jumpa tarikh wafat. Ada siapa-siapa dalam kitab jumpa tarikh wafat tuan-tuan? Okey, kita ambil kisah sikit. Kisah tuan-tuan ni diceritakan qala ad-Darimi innahu 'asha 160 sanatan. Boleh kira campur ni jelah. Tuan pengarang ini hidup 160 tahun. Tuan pengarang hidupnya tempoh 160 tahun. Allah Ta'ala wallahu ta'ala a'lam. Diceritakan tentang tuan pengarang ni, Imam Abi Syuja' dia kata qila lam yakhtalla lahu 'udwun min a'dha'ihi. Walaupun dia mu'ammar, walaupun dia hidup tempoh yang panjang, dia tidak ada satu anggota pun yang rosak. Tidak ada pun satu anggota daripada badan dia yang rosak. Maksudnya tak ada tangan yang sakit, tak ada mata yang rabun, tak ada anggota-anggota yang sakit dan rosak. Faqila lahu fi dhalik. Ditanya kepada dia. Ditanya kepada dia, bagaimana tuan boleh jadikan, macam mana tuan jaga kesihatan? Macam kita, macam mana pakcik jaga kesihatan? Macam mana tuan ni walaupun dah tua tapi masih kuat lagi, masih sihat lagi, mata pun tak ada masalah, telinga pun dengar elok, kemudian mulut pun boleh cakap, jalan pun semua boleh bangun. Faqila lahu fi dhalik. Dia tanya kepada dia tentang bagaimana kesihatan dia dapat dijaga. Faqala, ini jawapan dia, ma asaitullah ta'ala bi'udmin minha fis sighari. Aku tidak pernah pun gunakan anggota itu ketika aku kecil, ketika aku muda untuk buat maksiat. Tidak pernah pun aku buat maksiat dengan anggota tadi ketika aku kecil, ketika aku muda. Fa hafidhahallahu ta'alayya fil kibari. Maka Allah Ta'ala jaga anggota tadi ketika aku tua. Ini isyarat penting kepada kita lah. Bila kita jaga tubuh badan kita ni ketika kita muda, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga apa yang lebih daripada masa yang kita tak mampu nak jaga, ketika tu Allah Ta'ala yang akan jaga. Kisah ni juga yang diceritakan tentang Imam Zakaria Al-Ansari. Bila kita pergi majlis Imam Syafi'i tu, kita akan jumpa satu makam dulu. Sebelum masuk makam Imam Syafi'i ada satu makam. Itu makam Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari ni adalah seorang juga yang hidupnya mu'ammar, hidup lebih 100 tahun. Dikisahkan Imam Zakaria Al-Ansari ni tidak akan mampu bangun. Dia memang sakit. Bila dah tua, dia mundur, dia tak boleh bangun. Dia hanya boleh bangun bila orang qomat untuk solat.
Bila selesai bagi salam, automatik dia sendiri dah tak boleh bangun dah lepas tu. Terus orang kena papah dan kena pintu. Bila qomat saja, Allah Ta'ala bagi tenaga pada dia untuk mampu bangun. Ini kisah yang dinakalkan tentang Imam Zakaria Al-Ansari. Nak ambil pengajaran apa pun ditanya juga benda yang sama lah. Dia bagi tahu ketika muda dia jaga anggota-anggota tubuh badan dia untuk dia tunaikan perintah Allah Ta'ala dan juga jaga daripada perkara maksiat. Dia pelajar-pelajar penuntut ilmu kena jaga amal. Kena jaga amal maksudnya yang pertama jaga yang wajib. Yang keduanya tinggal yang haram. Itu asas. Kalau tak jaga yang ni kena usaha lagi lah. Kena baiki diri. Siapa-siapa pun takkan terlepas buat salah. Tapi jangan berterusan dalam kesalahan. Selesailah. Kita ambil sedikit contoh mengarang. Ini boleh menuju dan baca sedikit. Muqaddimatul muallif. Kita baca muqaddimah ke pengarang. Muqaddimah kita penting sangat untuk kita baca. Kalau dengan masyayikh di Azhar ini, dia akan pesan jangan tinggal dan jangan abaikan membaca muqaddimah kitab. Sebab dalam muqaddimah kitab ni tuan-tuan akan terangkan tentang kitab dia. Apakah manhaj yang dia akan guna, apakah cara yang dia akan guna untuk bagi perkataan-perkataan tertentu untuk istilah dia. Kalau muqaddimah yang panjang lah. Kalau muqaddimah yang pendek pun dia akan beritahu pengenalan kepada kitab dia. Kita jenis baca buku, jenis tinggal muqaddimah. Terus masuk isi. Sebab tu sesat tak nampak, tak sampai ke belakang. Jadi kena baca lah. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Kita syarah yang asal-asal tu kita syarah ringkas. Ini pun kitab matan. Kita tak payah ambil masa panjang lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni ialah pujian kepada Allah Ta'ala. Pujian kepada Allah Ta'ala lah. Puji-puji ni, alhamdulillah ni disebut dalam kitab-kitab syarah. Dia beritahu ialah as-sana'u bil jamil. Kita puji pada benda yang cantik, pada perkara yang baik, yang perkara yang indah lah. Al-jamil al-ikhtiyari. Dia sebut perkara-perkara yang cantik dan baik yang berbentuk jenis boleh pilih. Jamil al-ikhtiyari. Lawan dia jamil al-iktirari. Ada benda cantik yang tak boleh pilih. Jadi bahasa Arab dia bezakan. Bahasa Melayu dia sama ya, puji-puji belaka semua puji. Kalau bahasa Arab dia kaya. Satu perkataan tu, satu makna tu dia ada perkataan khusus untuk dia. Kalau pegang saja dalam bahasa Arab, ni cantik bahasa Arab. Nak sebut pegang, bahasa Melayu pegang. Bahasa Arab ni untuk pegang saja ada banyak. Ada masu, ada lamsu, ada banyak lagi lah. Ini bagi contoh. Kalau alhamdulillah disebut pujian pada perkara yang cantik dan indah ni yang berbentuk perkara itu boleh pilih. Contohnya perkara yang baik dan cantik. Kita bagi makanan kepada orang. Bagi makanan tadi itu disebut jamil, benda yang baik dan benda yang bagus. Dan benda tu boleh pilih. Sebab seorang hamba tu Allah Ta'ala bagi pilih untuk buat benda baik dan boleh buat benda yang jahat. Jadi ketika dia pilih buat benda baik tadi, maka bila kita puji tadi, pujian tu nama dia alhamdulillah. Pujian tu sebut sebagai alhamdulillah, kita puji. Kalau jenis lagi satu disebut jamil, benda yang cantik juga tapi iktirari, tak boleh pilih. Benda yang memang dah ditetapkan. Contohnya rupa yang cantik. Ataupun orang puji atas benda tubuh badan orang Ta'ala cipta kita ni. Masa tu kita tak panggil alhamdulillah, kita tak panggil hamid tu. Kita sebut madahtuhu, al-madhu. Dia panggil al-madhu. Boleh ikut beza kan? Mudah kan? Kita syarah mudah-mudah ya. Jadi alhamdulillah ni pujian kepada perkara yang cantik dan baik yang kita boleh pilih. Ini penggunaan perkataan alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala ni kita puji dia sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni tidak ada paksaan pada perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala berkuasa buat apa saja. Dia bagi nikmat pada kita pun kita puji. Dan dia bagi ujian pada kita pun kita akan puji. Kesemuanya baik belaka. Seorang hamba ni bila dapat ujian pun dia akan puji Allah sebab dia tahu benda tu benda yang baik, jamil. Kita akan puji belaka. Boleh kot? Cukuplah sikit-sikit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selawat dan salam
Rasulullah kat sini orang-orang selawat sajalah. Cuma kita tak betul kan, kita akan anggap orang-orang pun salam juga. Sebab dalam masalah selawat, as-salatu ala Rasulillah, makruh sekiranya kita tinggal salah satu. Kita selawat, kita sebut Rasulullah saja ala Sayyidina Muhammad. Kita tinggal wasallim ataupun wasallam, hukumnya makruh. Dia kena gabung dua-dua sekali. Sebab ayat Quran sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia kena gabung dua-dua, kena seiring. Kalau sebut salah satu, salah ke tak salah, makruh hukumnya. Okey. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Maksud selawat ni mudah je. Kita duk selawat banyak tahun dah. Kita duk selawat lama dah, tapi mungkin lepas pandang ataupun tak faham apa makna selawat. Maksud selawat ni itu doa. Kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya apa? Supaya Allahumma azzim Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah darjat Rasulullah, tinggikanlah lagi darjat Rasulullah, dan agungkanlah lagi Rasulullah. Bagilah kemuliaan. Itu maksud selawat kita Rasulullah. Setiap kali lidah disebut selawat itu, kita sedang doakan kepada Allah Ta'ala supaya angkat lagi darjat Rasulullah dan bagi kemuliaan dan balasan yang sebaik-baiknya kepada Rasulullah. Itu maksud selawat kita. Sebab tu disebut dalam hadis, bila kita selawat kepada Rasulullah sekali, kita doa kebaikan Rasulullah sekali, Allah Ta'ala akan bagi 10 kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala akan bagi 10 rahmat kepada kita. Sebab kita sedang doakan kekasih dia. Kita doakan kebaikan bagi makhluk yang paling Allah Ta'ala kasihi, dan makhluk yang paling mulia. Sebab tu ulama-ulama, masyayikh, khususnya Fadil, Fadilatul Syekh Ali Jumaah, pesan untuk banyakkan selawat. Banyakkan selawat di zaman ini. Selawat kepada Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammadin An-Nabi, Nabi lah, wa alihi, dan juga ahli keluarga baginda At-Tahirin. At-Tahirin ini sifat kepada ahli keluarga baginda lah, yang Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada mereka. Wa sahabatihi ajma'in, dan juga sahabat-sahabat kepada Rasulullah SAW. Okay. Ayat-ayat banyak. Kita boleh masuk terus. Qala al-Qadhi Abu Syuja'i, telah berkata al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Hasan ibni Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Sekarang ni baru mula ucapan dia. Okay. Sa'alani ba'dul asdiqa, telah meminta kepada aku. Sa'ala kat sini talaba, bukan main tanya. Telah meminta kepada aku ba'dul asdiqa, sebahagian daripada sahabat-sahabat aku. Okey. Kat sini nak tunjuk adab qadhi, nak tunjuk adab ulama. Dia qadhi dah, dan dia alim dah, ulama dah. Yang minta ni sebenarnya anak murid. Tapi dia sebut apa level anak murid tu pada dia? Dia sebut asdiqa, sahabat-sahabat aku. Nak beritahu tawaduknya para ulama, dan dia nak beritahu juga alaqah anak murid dengan guru tadi. Rapat sungguh. Ini yang kita boleh ambil faedah daripada ucapan ini. Hafizahumullah ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjaga dan memelihara mereka. Ini adab ulama lah ni. Dia akan doakan kepada siapa-siapa saja, khususnya anak murid dia, keluarga dia. Ucapan itu sentiasa keluar, rahimahumullah, hafizahumullah, radhiyallahu ankum. Ini adab-adab, adab dan juga kebiasaan para ulama dan orang soleh ni. Dia akan sentiasa doakan orang Islam, akan sentiasa kan orang doakan sahabat-sahabat dia. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran, untuk aku membuat satu mukhtasar, buat satu a'mala kat sini, untuk aku karang lah, untuk aku siapkan, untuk aku buat, untuk aku tulis satu mukhtasar. Mukhtasar kat sini maksudnya ringkasan. Okey, kat sini kita ada 2 poin. Yang pertama, sa'alan disebut dalam ilmu-ilmu, disebut ilmu asbabut ta'lif. Ini kita sebut sikit je. Kat ibarat ini dia sebut kenapa ulama-ulama mengarang kitab. Ada satu ilmu yang dikarang dan dihimpun. Jadi ulama-ulama ni ada setengah-setengah menuntut ilmu ataupun ulama-ulama dia kaji. Dia kaji mukadimah kitab dan dia himpunkan, dia boleh himpunkan beberapa sebab-sebab ulama-ulama mengarang kitab. Ada setengah sebab anak murid minta, ada setengah sebab guru yang suruh tolong tulis, ada setengah sebab sebabkan ada keperluan, dan ada setengah sebab lain-lain lagi lah.
Itu untuk kataan sa'alan ni itulah. Itu tambahan, tak ada lah kata apa penting sangat. Cuma yang penting yang kita ni mukhtasaran. Al-mukhtasar, kita ada 3 perkataan dalam istilah pengarangan kitab ilmu. Nah ni ambil siap-siap lah. Ambil siap-siap Ustaz banyak pusing kiri kanan ni tak. Yang ni benda-benda yang qadimah penting untuk kita ambil. Dalam karangan ulama-ulama mengarang ilmu, apa saja ilmu, dia akan pecah kepada 3. Yang pertama disebut al-mukhtasarat, kitab-kitab yang ringkas. Yang kedua disebut al-mutawassitat, kitab-kitab pertengahan. Dan yang ketiga disebut al-mutawwalat, kitab-kitab yang panjang. Kitab-kitab yang panjang dan besar. Okey. Bagi setiap karangan ini ada tujuan dan ada mission yang dia akan laksanakan. Kitab al-mukhtasarat biasanya dia akan sebut ummahatul masail. Kitab mukhtasarat, kitab mukhtasar, dalam kitab itu ulama-ulamanya akan himpunkan masalah-masalah utama sahaja dalam perbincangan ilmu tadi. Supaya apa? Kita akan sebutlah. Nanti dia akan ada kaitan. Boleh kita ambil dulu. Mukhtasarat disebut kitab-kitab yang menghimpunkan isi-isi penting ataupun perbahasan penting dalam ilmu tersebut. Disebut ummahatul masail. Kitab yang bentuk kedua dalam bidang ilmu ini disebut al-mutawassitat. Mutawassitat ini kitab-kitab pertengahan. Kitab pertengahan biasanya dia akan sebut masail, dia akan sebutlah permasalahan-permasalahan yang ada dalam ilmu tadi, dan juga hukum yang telah disepakati. Ditambah apa? Ditambah al-adillah, ditambah dalil-dalil yang membawa kepada wujudnya hukum-hukum yang ditulis tadi. Ini secara kebiasaan dan umumnya lah. Kitab pertengahan, kitab pertengahan dia akan sebut hukum ditambah dengan dalil dan perbincangan sekitar dalil tadi lah, bagaimana dalil tadi membawa kepada hukum tadi. Ini kitab pertengahan. Kitab yang al-mutawassitat, kitab al-mutawwalat, kitab yang penghujung, dia disebut dalam tu hukum dan juga permasalahan tadi lah. Kemudian ditambah dengan dalil, dalil tadi, dan ditambah disebut dengan al-munaqasyah, ditambah dengan munaqasyah. Munaqasyah ni maksudnya kebiasaan dia akan sebut apakah tomahan ataupun rad orang terhadap dalil tadi. Dia akan jawab soalan yang ditimbulkan. Apakah keraguan yang timbul terhadap hukum tadi, dia akan jawab keraguan. Ini kitab-kitab yang besar dan panjang. Jadi ada 3 poin lah. Dia punya beza daripada 3 benda lah. Ada yang ada 3 perkara, ada yang ada 2 perkara, ada yang ada 1 perkara. Ada yang himpun hukum, masalah dan hukumnya, ditambah dengan dalil, kemudian ditambah dengan perbincangan dan perbahasan. Kemudian bahagian yang kedua, kitab merangkap yang kedua, sekolah menengah ni. Ini sekolah yang kalau kitab tadi, kitab ni mestilah. Sekolah menengah dia akan bincang hukum dan juga dalil. Sekolah rendah dia bagi mengaji hukum dulu. Kita ni sekolah rendah dah ni. Kita tengah ni bukan tadika, insya-Allah. Kemudian setiap kitab itu, jadi dia sebut kitab. Kalau ikut pelajar pula, anda akan sebut dia sebab apa? Sebab dia ada kaitan nak bagi kita nampak bagaimanakah cara nak belajar. Dan apakah yang kita akan letak target kita ketika kita datang ke kelas. Kalau mengikut pembahagian pelajar pula, kita ada yang pertama, kita ada al-mubtadi. Kita ada pelajar yang baru nak mula. Yang kedua, kita ada al-mutawassit. Yang disebut al-mutawassit, orang yang pertengahan. Dan yang ketiga, kita ada al-muntahun, orang yang dah sampai kepada penghujung dalam kajian terhadap ilmu tersebut. Yang pertama mubtadi', yang kedua al-mutawassit, yang ketiga al-muntahi ataupun al-muntahun lah, al-muntahi. Orang yang berada daripada penghujung lah. Dia dah selesai dah pengajian dia. Al-mubtadi', kita sebut ta'rif dia. Dia sebut man la yaqdiru ala tasawwuri mas'alati bi mufradihi. Mubtadi' ni orang yang mula-mula mengaji ni, dia tidak mampu untuk faham dan tidak mampu untuk
tasawur ni menggambarkan lah. Faham lah tu kan. Untuk menggambarkan dan memahami perbincangan bimufradi dengan seorang-seorang dia takkan mampu baca. Dia takkan mampu faham. Boleh? Ini mubtadi. Maksudnya orang tu tak ada kemampuan dan tak ada kefahaman langsung. Kalau baca pun dia takkan faham. Jadi bila dia tak mampu untuk baca dan faham seorang diri, dia perlu kepada siapa? Dia perlu pada guru yang menerangkan. Dia perlu kepada guru yang menerangkan. Simpan ambil nota. Yang kedua, al-mutawassit. Orang ini disebut orang yang dah mampu untuk baca dan faham masalah-masalah asasi lah, masalah-masalah utama dalam perbincangan ilmu tadi dengan sendiri, dengan seorang diri dia. Sebab dia dah lalu proses dengan guru dia tadi. Cuma ini pun perlu lagi kepada bimbingan guru, sebab dia cuma mampu faham masalah-masalah utama dan masalah-masalah basic. Masalah-masalah yang detail masih perlu kepada pengukuhan dan mendalamkan lagi lah. Dan ta'rif al-muntahi itu disebut bukan setakat boleh faham, kemudian disebut dia seterusnya mampu untuk tolak segala persoalan, ataupun bukan tolak, menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan bidang ilmu tadi. Dia boleh faham, kemudian dia boleh terangkan pula ke orang lain. Yang ketiganya, dia boleh jawab syubhat. Dia boleh jawab persoalan-persoalan sekiranya orang timbulkan terhadap ilmu yang dikarang tadi. Boleh? Jadi setiap kitab tadi mengikut karangan tadi akan kena dengan tahap pelajar tadi. Itu proses nak bina madrasah, proses nak bina talabah untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi disebutkan oleh masyayikh, dia kata apa yang kita boleh ambil faedah daripada susunan pembahagian pelajar tadi dengan pembahagian kitab tadi, ialah kita boleh tentukan apa yang menjadi matlamat dalam halaqah ini. Kalau halaqah ini halaqah untuk mubtadi'in, halaqah untuk orang yang baru mula belajar, target kita mudah saja. Target kita nak boleh faham dan dapat gambarkan, kita nak faham dan dapat tasawurkan ummahat masail dalam perbincangan ilmu tadi. Jadi kena faham ni, nak faham semua ni bukan nak menyelamatkan diri. Maksudnya kena tahu dah. Target kita nak faham perbincangan dalam ilmu ni, nak faham isi-isi utama dalam setiap tajuk itu. Dan faham kita tu fahaman yang bertingkat asasi dan peringkat basic. Jadi tak perlulah timbul soalan yang detail-detail sangat. Boleh? Ni bukan nak menyelamatkan diri ya. Ni disiplin dalam kelas orang tu. Boleh? Sebab apa? Sebab kalau terlampau banyak kiri kanan ketika belajar ni, bila kita masuk kita akan fokus lah. Dia terlampau banyak tanya, anak murid ni kadang-kadang dia tak mampu nak kukuhkan kefahaman basic tu dulu. Jadi bukan tak bagi tanya, kalau pasal nak tanya, tanyalah. Cuma kita nak fokuskan, target kita nak faham dulu, nak dapat tasawur gambaran umum dulu terhadap perbincangan dalam ilmu tadi. Bila kelas untuk pertengahan pula, matlamatnya lain lah. Bukan setakat nak tahu, nak faham masail, bukan setakat nak tahu apa perbincangan asasi, kita dah mula masuk nak bincang hukum-hukum yang detail pula, hukum-hukum yang jarang berlaku. Dan kemudian kita nak mula kenal bagaimana dalil tadi membawa kepada hukum, bagaimana kita nak bermuamalah dengan dalil pula. Itu peringkat pertengahan. Jadi ada kitab yang bersesuaian dengan dia. Dan yang ketiga, untuk kelas yang orang yang lah-lah dah ni, orang yang peringkat ketiga, orang yang muntahur, kitab yang dia akan gunakan ataupun target daripada kelas dia, halaqah dia ialah untuk faham dan kukuhkan kefahaman terhadap hukum. Dan kemudian bukan hukum basic, faham pula hukum yang lebih detail lagi yang berkaitan dengan masalah. Kemudian dia tahu pula dalil, dan kemudian dia boleh jawab segala munaqasyah dan menjawab segala persoalan ataupun syubhat yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak setuju dengan dia. Jadi kita akan ada anak murid yang kukuhlah dalam mewariskan ilmu itu kepada generasi yang akan datang. Jadi kita yang di sini untuk kelas kita peringkat awal ini, insya-Allah kita akan masuk level yang pertama. Jadi target kita jelas. Kita nak faham ibarat kita, maksud ibarat kita nak faham kataan-kataan dalam kitab. Yang mana bila kita faham kataan ini, kita dapat fahamlah secara asasi
tentang pembincangan hukum fiqh dalam bab-bab yang kita akan bincang. Contoh dalam bab wudu, kita akan dapat gambaran asasi terhadap apa pandangan Imam Syafi'i terhadap bab wudu ini. Masalah asasi dia. Apa pandangan Imam Syafi'i dalam bab semayang? Secara asasi dia untuk kita faham secara basic. Bila Allah Ta'ala bagi panjang masa, Allah Ta'ala bagi kesempatan, nanti kita sambunglah untuk peringkat yang lebih tinggi lagi. Sama-sama kita belajar. Saya pun ini masih belajar lagi dengan masyayikh-masyayikh di sini. Sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah ta'ala al-a'mala mukhtasaran fil fiqhi. Mukhtasar untuk semua ilmu lah. Tapi mukhtasar untuk ilmu apa? Ilmu fiqh. Ingat balik yang kita bincang dalam mabalik tadi. Itulah ilmu yang bincang tentang perbuatan manusia dan juga hukum syarak terhadap dia. Boleh cakap ni? Cuma kita sebutlah fiqh dari pula kefahaman terhadap hukum hakam tadi kita ambil daripada mujtahid. Bukan kita ambil daripada ikut dan ambil faham sendiri. Jadi sekarang ni ikut siapa? Ala madhhabil Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwan. Kita akan belajar hukum fiqh. Kita nak kenal apa hukum-hukum Allah Ta'ala tapi mengikut apa yang telah dicapai oleh ijtihad Al-Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwan, dan juga madrasah dia lah, anak-anak murid dia yang datang selepas daripada itu. Okey, kita nak faham hukum akal mengikut apa yang ditulis dan berjaya di ijtihadkan oleh Imam Syafi'i. Boleh disebut apa yang diminta oleh anak-anak murid dia tadi, diminta fi ghayatil ikhtisar. Karanglah kitab mukhtasar yang sangat-sangat ringkas. Ini bukan setakat ringkas ni, sangat-sangat ringkas. Dahlah mukhtasar fi ghayatil ikhtisar. Ringkas sungguh. Maknanya insya-Allah kita boleh dapat gambarkan ataupun dapat kefahaman dalam tempoh yang pendek lah. Untuk faham secara ringkas dan secara asas, insya-Allah kita boleh dapat faham dalam tempoh yang pendek. Sebab apa dia kata apa? Dia sebut liyaqruba, untuk memudahkan. Asal qaruba ni dekat. Dekat ni nak tunjuk jarak yang dekat. Bila jarak dekat tu masa yang singkat lah. Jadi bila dia sebut liyaqruba ni untuk untuk bagi faham, memudahkan dan juga mempercepatkan. Untuk mempercepatkan alal muta'allim darsuhu, supaya memudahkan dan mempercepatkan kepada para pelajar untuk mempelajari fiqh Syafi'i ini tadi. Untuk mempelajari ilmu fiqh berdasarkan apa yang dikarang dan disusun oleh Imam Syafi'i. Boleh nampak tujuan dia kenapa dia karang kitab mukhtasar ni? Kena dengan yang kita syarah tadi, untuk memudahkan pelajar untuk faham ringkas awal. Wa yashulu 'ala al-mubtadi'i hifdhuhu, dan memudahkan kepada mubtadi' ni macam kita ni lah, semua sekali kita ni masih mubtadi' untuk belajar permulaan, untuk menghafal. Maksud hifdhu kat sini bukan setakat hafal buta. Hifdhu di sisi mutaqaddimin maksudnya al-fahmu. Bukan setakat hafal buta, tapi dia faham. Maksudnya gabung dua dah lah. Untuk dia faham dan untuk dia kuasai ilmu yang berkaitan dengan fiqh mazhab Syafi'i ni tadi. Jadi tak payah syarah lah tadi yang kita sebut awal-awal ni. Boleh? Kemudian dia akan karang apa yang sistem yang dia akan guna dalam karangan kitab dia. Yang ni kita sebut mukadimah penting. Kalau tak baca mukadimah tak tahu. Main pakai buka je, apa orang buat ni. Jadi kita kena tahu. Dia kata wa an ukthira fihi, dan mereka minta kepada aku supaya aku banyakkan dalam kitab aku ni, untuk aku memperbanyakkan dalam kitab aku ni, fihi ni dalam kitab ni lah, minat taqsimat, untuk aku buat pembahagian-pembahagian. Macam kita nak mudah faham, kita buat gambar rajah lah, ataupun buat peta minda. Kalau orang dulu dia buat taksim. Tajuk wuduk ini ada 6, 1, 2, 3, itu pembahagian. Kemudian kalau kata bab solat, dia ada tajuk taksim ni, dia bagi ada tajuk yang syarat sah, ada tajuk syarat wajib, ada tajuk rukun, ada tajuk sunat, ada tajuk sunat ab'ad, ada tajuk sunat hay'ah. Itu masuk taksim tadi. Bahagi ikut fail, bahagi ikut tajuk perbincangan. Kalau dia pakai susun ikut dan itu ya, jadi malas nak baca. Sebab tu baru-baru ni baca dengan Syekh Qabil Dr. Syekh Ahmad Haji, macam mana, kenapa surah dalam Al-Quran itu dibahagi mengikut surah.
Supaya apa? Supaya nak bagi angkat, nak naikkan himmah pelajar ni. Cuba bayang baca buku tak ada bahagi bab. Agak-agak boleh habis. Bukan sangat habis. Tengok buku pun lepas tu tengok Naruto lagi. Allah, ni agak hal ni. Jadi kalau tak ada pembahagian ikut tajuk, tak ada pembahagian ikut file, jadi susahlah. Akan bagi berat kepada pelajar. Wa ukthira fihi min at-taqsimat wa hasril khisal. Dan juga untuk aku himpunkan apa yang ada dalam pembahagian tadi. Contoh masuk hasru tu himpunkan. Al-khisal tu bahagian-bahagian lah. Contoh wudu. Wudu ada 6 rukun. Jadi dia akan himpunkan apa 6? 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 10 benda yang sunat. Dia akan sebut 1, 2, 3 ke bawah. Itu masuk hasru tadi. Dia akan himpunkan ke semua sekali. Ke semua sekali yang kaitan dengan tajuk itu. Boleh? Wa hasril khisal fa'ajabtuhu ila dhalik. Fa'ajabtuhu, maka aku pun menjawab dan menerima. Ajab tu ni bila kita sebut ajab tu aku menjawab. Bila menjawab permintaan, menunaikanlah. Jangan kita terima aku pun menjawab, menunaikanlah. Aku pun menunaikan permintaan mereka ila dhalik. Apa yang diminta tadi. Ni disebut lepas pada itu akan sebut. Ini penting. Dalam beberapa perbuatan pun ulama-ulama ni dia akan tambih kepada masalah an-niyah, masalah niat. Dia akan sebut kenapa aku karang? Taliban lis-thawab. Yang pertama kerana aku nak dapatkan pahala. Ini asal kita. Buat apa-apa pun kita nak dapat kebahagiaan di akhirat nanti dan juga nak dapat keselesaan dan juga kejayaan lah di dunia. Di dunia dan akhirat. Taliban lis-thawab. Kemudian raghiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fi tawfiq lis-shawab. Dalam keadaan wal hal ni, dalam keadaan aku walaupun aku tuntut untuk dapat aku jawab permintaan mereka, aku tunaikan kepada mereka. Tuan ramai ni tawaduk lagi. Tawaduk lagi nak bagi tahu walaupun aku mampu karang apa dia pun tetap walaupun kena minta bantuan taufik dan hidayah daripada Allah Taala. Raghiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fi tawfiq lis-shawab. Aku meminta Allah Taala supaya Allah Taala bagi kepada aku taufik supaya untuk dapat sampai kepada as-shawab. Untuk karang benda-benda yang betul. As-shawab ni muwafaqatul haq lah. Bertepatan dengan apa yang betul. Dia perlu pada taufik dan bimbingan dari Allah Taala. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya Allah Taala tu pada apa saja yang Allah hendaki dia mampu untuk laksanakan dan mampu untuk tunaikan buat. Wa bi'ibadihi latifun khabir. Dan bagi hamba-hambanya itu Allah Taala sangat-sangat latif. Latif ni ada yang syarahkan maknanya Allah Taala sangat-sangat mengetahui segala apa yang tersirat dan segala apa yang detail, kecil-kecil, halus-halus daripada urusan-urusan hamba-Nya. Itu satu maksud. Wa khabir, khabir juga sangat-sangat mengetahui urusan hamba-Nya. Jadi khabir ni secara umum mengetahuilah. Dan juga latif ni ketahui juga yang detail-detail lagi. Ada juga yang syarahkan maksud latif ni Allah sangat-sangat rahmah dan sangat-sangat berbuat kebajikan dan berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya. Maka Allah ni tidak menghendaki keburukan kepada kita. Jadi ke mana pun apa yang kita boleh ambil faedah daripada mukadimah ni, yang pertama kita ulang balik, kita boleh tentukan apa matlamat dalam pengajian dalam setiap halaqah yang kita masuk. Kalau kita target apa-apa saja ilmu pun, ada yang minat bidang fiqh, ada yang minat bidang hadis, ada yang minat bidang akidah, tahu dah. Oh, kalau aku tak pernah belajar lagi, aku kena mula dengan dapatkan gambaran awal terhadap ilmu ini tadi. Gambaran awal ada yang sebut starting dengan cari mabadik ilmu, cari maklumat pengenalan kepada ilmu tadi. Yang kedua, belajarlah kitab-kitab asas, kitab-kitab kecil, supaya kita dapat faham perjalanan ilmu tadi secara umum, bukanlah secara detail. Itu yang kedua. Yang ketiga, lepas kita dah selesai dapat gambaran umum, mulalah kita belajar secara lebih mendalam untuk cari maklumat yang lebih detail dalam ilmu tersebut. Tambahlah dengan sekiranya ada perbincangan berkaitan dengan dalil, mula masuklah. Lepas itu selesailah sampai ke penghujung jadi al-muntahi. Belajar sampai tahu perbahasan dan boleh jawab pada soalan. Dan disebut juga wal muntahi la nihayata lahu. Jangan duk seronok pula habis mengaji. Tak. Ulama-ulama nak ajak kita penghujung ini al-muntahun ni tidak ada penghujung baginya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim.
Bagi setiap orang yang berilmu tu ada lagi yang lebih berilmu daripada dia. Allah Ta'ala lah. Dan yang faedah yang kedua yang kita dapat adalah pembahagian kitab itu sendiri dalam karangan ilmu. Dan yang ketiga, kita tengok bagaimanakah, kenapa sebab-sebab ulama mengarang kitab. Dan yang keempat, kita boleh tengok niat para ulama dalam mereka menunaikan amal-amal dan khidmat kepada ummah. Ini khidmat kepada ummah, karangan ilmu ni. Kerana karangan inilah masyarakat boleh beribadat lagi selepas ni. Tahu bagaimana cara nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Kalaulah ulama-ulama ni tidak tunaikan amanah mereka, bagaimana kita nak tengok ummah dapat bangun? Sebab tu kita kena sedar, antara sebab yang paling penting dalam membangunkan ummah ialah al-ilmu wal ulama. Ilmu dan juga ulama. Inilah rukun paling penting dalam nak bangunkan apa-apa generasi sekalipun, dan nak bangunkan apa-apa tamadun sekalipun, apa-apa bidang pun. Kalau kata orang abaikan bidang perubatan, hancur negara. Kalau orang abaikan soalan bangunan engineering, hancur negara. Nak berkata apa? Apatah lagi yang berkaitan dengan agama, dengan kefahaman Islam. Kalau tidak ada tanggungjawab dan juga kesungguhan dalam nak mendapatkan ilmu dan menjaga ilmu ini, maka akan hancurlah masyarakat. Jadi kita bertaharati wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita berhenti setakat ni dulu. Mulana خلاص لازم تفضل فضيلة مولانا فضيلة الشيخ محمد الحجيب، وهو معلمي وهو بابي في العلم في مصر هذا، وهو أبي في العلم إن شاء الله. تفضل. خذ يا سيدي تجيبهم، أنا هقول لك بصوتي عالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حرصكم على دينكم.